Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita teruskan topik kita iaitu pencemaran udara. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 208 ya. Dalam topik ini, pelajar dapat mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara. Pelajar dapat berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya. Pelajar dapat mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Pelajar juga dapat menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara. Okey, selingan seketika intro untuk subtopik ni. Semoga pelajar memahami apa maksud lirik lagu ni. Yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Di tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malam. Dewasa kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah guna kematangan pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. La 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 la, yeah. Hey. Siapa yang melihat kalau kita tersadar dan kecewa. Dewasa kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya semata pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Korupsi, opresi, obsesi diri, polusi, depresi di bumi ini.
Okey, banyak maksud dengan lagu ni. Ia berkaitan dengan alam kita lah. Okey, dan berkait juga dengan pencemaran, okey, apa yang telah berlaku. So, sayangilah alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Banyak lagi ciptaan Allah Taala yang belum kita lihat sendiri dengan mata kasar kita. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, sayangilah bumi kita. Elakkan daripada pencemaran. Dan tajuk kali ini adalah pencemaran udara. Kehidupan di bumi, di lautan, pelbagai jenis habitat, kehidupan apa yang ada di lautan, di bumi mesti dalam keadaan sekeliling yang bersih, tiada pencemaran. Okey. So, kita teruskan tajuk pencemaran udara. Tadi pun kita tengok dah lyrics lagu tu. Okey. Apakah maksud pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku apabila gas, habuk, asap atau debu dibebaskan ke atmosfera yang menyebabkan udara menjadi kotor. Maksudnya tercemar dan tidak bersih. Apakah bahan pencemar? Bahan pencemar ialah bahan-bahan yang boleh mencemarkan udara. Contohnya nitrogen dioksida, hidrokarbon, karbon monoksida, sulfur dioksida, pasir, debu dan sebatian organik yang mudah tersejat seperti CFC. Okey, jom kita tengok Di kebanyakan bandar besar, udara dipenuhi dengan habuk dan asap. Bahan-bahan berbahaya ditambah ke dalam udara oleh kilang-kilang, egsos kenderaan dan kebakaran hutan. Pencemaran udara berlaku apabila habuk, gas-gas, asap dan jelaga dibebaskan ke udara dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada kedua-dua organisma hidup dan alam sekitar. Bahan-bahan berbahaya ini yang mencemarkan udara dikenali
Okey, ni gambar pencemaran udara. Okey, berpunca sumber pencemaran udara boleh berpunca daripada pencemaran dari serombong asap. Pencemaran dari industri kilang-kilang atau angin meniup habuk dan debu. Pencemaran dari kenderaan bermotor. Okey. Biasanya pencemaran udara ini berlaku di tempat yang penduduknya padat dan kawasan industri. Penduduk padat contohnya bandar, kerana terdapat banyak kenderaan dan penempatan yang padat-padat. Okey. Kita tengok seterusnya. Macam mana keadaan di Kuala Lumpur. Okey, udara kadang-kadang satu ketika tu tercemarlah kerana kepadatan penduduk, kurangnya pokok-pokok. Okey, ni bandar besar lah. Okey, banyaknya gas-gas karbon monoksida. Okey, pencemaran berlaku. Pencemaran udara dan penipisan Saya Zainal lapisan Abidin. ozon. Seperti anda, saya cintakan negara ini. Pembangunannya begitu mengagumkan. Dan seperti anda juga, saya rasa tidak adil sekiranya kita kehilangan ini semua. Okey. Kerana ini, Adakah kita nak macam ni di tempat kita? Tidak kan? Pencemaran udara dan penipisan lapisan ozon memberi kesan kepada kita semua. Kita menyatakan kita bimbang tentang udara yang kita sedap. Kita menyatakan kita akan menjaga lapisan ozon. Tetapi, apa yang telah kita lakukan untuk menyelamatkannya daripada kemusnahan? adakah kita akan terus menjadi seperti ini? Apakah itu udara? Udara adalah campuran gas-gas yang wujud di sekeliling bumi kita. Udara bersih amat penting bagi kehidupan kita. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas, iaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, lain-lain gas 1%. Apakah itu lapisan ozon? Sementara itu udara lapisan meliputi ozon? lapisan ozon pula dikenali sebagai bumbung bumi. Lapisan ozon wujud sebagai satu lapisan di stratosfera yang menyelubuhi atmosfera dan bertindak sebagai penyerap sinaran ultraviolet atau sinaran UV daripada matahari. Tanpa lapisan ozon ini, manusia dan semua kehidupan di bumi terdedah kepada pelbagai penyakit yang berpunca daripada sinaran UV. Penipisan ozon stratosfera. Pada pertengahan tahun 70-an, kajian telah menunjukkan bahawa gas-gas buatan manusia boleh mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Gas-gas yang mengandungi klorin dan bromin berkumpul di bahagian bawah atmosfera. Seterusnya akan bergerak ke stratosfera dan kemudian bertukar kepada gas-gas yang lebih reaktif. Akhirnya mengambil bahagian dalam tindak balas kimia yang memusnahkan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon membenarkan radiasi sinar ultraviolet merentasi atmosfera dan sampai ke permukaan bumi. Dan ini meningkatkan masalah kesihatan berkaitan ultraviolet dan kesan-kesan terhadap alam sekitar. Bahan yang menyumbang kepada penipisan lapisan ozon ialah CFC, halon, karbon tetraklorida, bromida, dan metil kloroform. Kejadian penipisan lapisan ozon di Antartika yang berlaku semenjak tahun 80-an adalah satu contoh kejadian penipisan lapisan ozon. Lubang ozon ini merangkumi luas kawasan stratosfera yang mempunyai kandungan ozon sangat rendah. Paras ozon menurun sehingga 60%.
Perkara yang paling istimewa tentang udara percuma. Dan kita tidak perlu membayar untuk hidup udara. Sekurang-kurangnya masih percuma buat masa ini. Semua orang boleh menggunakan udara, tetapi anda tidak mempunyai sebarang pilihan terhadap udara yang anda gunakan. Jika anda memilih untuk mencemarkan udara itulah yang akan anda gunakan untuk hilang. Apakah pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku apabila benda asing udara dalam bentuk gas atau partikel dilepaskan ke atmosfera. Adalah penting untuk mengenal pasti bahawa pencemaran udara tidak terdiri dari satu entiti, tetapi terdiri daripada pelbagai bahan yang telah bercampur dengan elemen-elemen udara. Apakah yang menyebabkan pencemaran udara? Sebarang aktiviti yang menyebabkan bahan pencemar dilepaskan ke udara merupakan punca pencemaran udara. Pencemar udara terdiri daripada punca-punca semula jadi dan buatan manusia. Punca semula jadi adalah habuk-habuk yang dibawa oleh angin dan benda asing udara dari aktiviti gunung berapi. Punca buatan manusia adalah pelepasan dari industri, kenderaan bermotor, dan pembakaran bahan api fosil dan biogesin. Pencemaran udara terhasil apabila gas-gas dilepaskan ke udara, lalu membentuk partikel dan seterusnya partikel tersebut dibawa merentasi jarak yang jauh dari punca bahan pencemar tersebut. Kualiti gaya hidup yang selesa dan moden pada masa kini bergantung kepada pelbagai kemudahan moden. Manusia menikmati kebebasan memandu kereta, melengkapi rumah dengan peralatan elektrik, dan menggunakan pelbagai produk seperti pakaian, ubat-ubatan, dan perabot yang diperbuat daripada bahan sintetik. Kemudahan harian tersebut mempunyai implikasi negatif kerana ia merupakan penyumbang terhadap pencemaran udara dan penipisan lapisan ozon. Bagaimana pencemaran udara menjejaskan kita? Kesan kesihatan. Pendedahan kepada pencemaran udara berkait rapat dengan pelbagai masalah kesihatan manusia, melibatkan kerosakan pada sistem pulmonari, kardiak, vaskular, dan neurologi. Kesan kesihatan adalah berbeza mengikut peringkat umur. Kumpulan berisiko tinggi seperti orang tua, bayi, wanita hamil, serta pesakit jantung kronik dan paru-paru adalah lebih mudah terkena kesan akibat daripada pencemaran udara. Kanak-kanak terdedah kepada risiko yang lebih tinggi kerana mereka biasanya lebih aktif di luar rumah dan paru-paru mereka sedang mengalami proses tubuh-sarang. Pendedahan kepada pencemaran udara boleh menyebabkan kesan kesihatan akut dan kronik. Udara disedut melalui hidung yang bertindak sebagai sistem penapis utama badan. Rambut halus dan keadaan yang panas dan lembap di dalam hidung akan menyingkirkan partikel-partikel bahan pencemar. Partikel-partikel melekat pada dinding trakea, bronkus, dan bronchioles. Partikel-partikel ini kemudiannya disingkirkan dari paru-paru melalui tindakan pembersihan oleh silia apabila anda batuk atau bersin. Penyedutan udara tercemar secara berterusan akan memperlahankan tindakan pembersihan normal paru-paru yang mengakibatkan lebih banyak partikel sampai ke bahagian bawah paru-paru. Kemerosotan jarak penglihatan. Pencemaran udara memberi kesan kepada jarak penglihatan. Jarak penglihatan adalah ukuran nilai-nilai estetika dan keupayaan menikmati pemandangan indah, tetapi kemerosotan jarak penglihatan terjadi apabila cahaya bertemu partikel-partikel halus bahan pencemar seperti sulfat, nitrat, karbon organik, jelaga, dan debu tanah, dan lain-lain gas di dalam udara. Sebahagian cahaya akan diserap oleh partikel dan sebahagian lagi berserakan jauh sebelum ia sampai ke pemerhati. Kandungan bahan pencemar yang tinggi dalam udara akan menyebabkan lebih banyak cahaya diserap dan terserak. Fenomena ini menghasilkan lebih banyak jerebu. Jerebu mengurangkan jarak ketampakan, warna, tekstur, dan bentuk imej yang dilihat. Kelembapan udara menambahkan lagi masalah jerebu kerana sesetengah partikel seperti sulfat akan menarik air dan saiznya akan mengembang. Oleh itu, terdapat lebih banyak taburan jerebu. Impak
Okey, pencemaran udara. Okey, punca. Daripada tadi kita tengok kan. Pertanian dan pergeladanan. Bahan pencemaran daripada punca ni adalah racun serangga, baja, kimia. Pencemaran udara yang punca daripada kilang dan exhaust kenderaan. Bahan pencemar adalah nitrogen dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, jelaga, asap, debu dan plumbum. Pencemaran udara yang berpunca daripada pembakaran terbuka, rokok, kebakaran hutan. Bahan pencemarnya adalah asap, jelaga dan habuk. Pencemaran udara yang berpunca daripada aerosol, peti sejuk, penyaman udara. Bahan pencemar adalah klorofluorokarbon ataupun kita panggil CFC. Pencemaran udara yang berpunca daripada loji kuasa nuklear. Bahan pencemar adalah bahan radioaktif. Okay, ini contoh. Kita tengok lagi video macam mana pencemaran udara, punca dan kesan buruk pencemaran udara menyebabkan kesan-kesan berbahaya kepada kesihatan manusia, bangunan, infrastruktur, tumbuhan, haiwan dan iklim. Mari kita lihat pada punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap kesihatan manusia. Asap dan habuk menyebabkan masalah-masalah pernafasan. Zarah-zarah plumbum menyebabkan kerosakan otak dalam kalangan kanak-kanak dan bayi. Zarah-zarah asbestos menyebabkan kanser peparu. Gas-gas yang dihasilkan oleh kilang-kilang seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida merengsa mata dan menyebabkan penyakit-penyakit respirasi seperti bronkitis. Karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal atau kematian. Asap rokok mengandungi tar, nikotina dan karbon monoksida yang menyebabkan kanser peparu dan penyakit-penyakit respirasi seperti bronkitis, emfisema dan pneumonia. Apakah punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap iklim? Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Karbon dioksida yang berlebihan menyumbang kepada kesan rumah hijau. Klorofluorokarbon, CFC, yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap, jelaga dan habuk daripada kilang-kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka membawa kepada jerebu. Mari kita lihat beberapa punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap tumbuhan dan haiwan. Hujan asid menjadikan tanah berasid dan kurang subur. Hujan asid menjadikan air berasid dan membunuh hidupan akuatik. Hujan asid juga memusnahkan pokok di dalam hutan. Asap dan jerebu mengurangkan jumlah cahaya matahari yang sampai ke bumi. Oleh itu mengurangkan kadar fotosintesis. Apakah punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap bangunan dan infrastruktur? Habuk dan jelaga mengotorkan bangunan. Hujan asid mengakis bangunan konkrit dan batu kapur serta mempercepatkan kadar pengaratan besi. Terdapat pelbagai cara yang dapat kita gunakan untuk mencegah atau mengawal pencemaran udara. Sebagai contoh, melalui penguatkuasaan undang-undang, pendidikan dan penggunaan sains dan teknologi. Mari kita lihat pada beberapa cara untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara di bawah penguatkuasaan undang-undang. Kita boleh mengharamkan pembinaan kilang di dalam atau berhampiran kawasan perumahan. Denda perlu dikenakan kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Pemilik kilang atau kenderaan yang menghasilkan asap yang berlebihan dan individu yang menjalankan pembakaran terbuka. Bagaimanakah pendidikan boleh membantu mencegah dan mengawal pencemaran udara? Kita boleh bermula dengan mendidik pelajar untuk menyedari bahaya dan cara-cara mencegah pencemaran udara. Kita juga boleh menganjurkan kempen anti merokok. Kita perlu menggalakkan orang ramai
untuk berjalan atau berbasikal, menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Akhir sekali, apakah langkah-langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara menggunakan sains dan teknologi? Gunakan teknologi hibrid pada kenderaan untuk mengurangkan pencemaran udara. Pasangkan penukar bermangkin pada kenderaan untuk menukarkan bahan pencemar berbahaya kepada bahan pencemar yang kurang berbahaya. Pasangkan penapis pada cerobong asap kilang untuk memerangkap bahan pencemar sebelum melepaskan asap ke udara. Gantikan klorofluorokarbon (CFC) dengan gas yang mesra ozon seperti hidroklorofluorokarbon (HCFC). Menggalakkan petani menggunakan kawalan biologi untuk mengawal perosak dan tidak menggunakan racun perosak. Punca dan kesan buruk pencemaran. Kesan buruk pencemaran udara terhadap manusia. Okey, macam tadi, debu, asap, jelaga dan sulfur dioksida memudaratkan kesihatan terutamanya sistem respirasi. Seorang plumber menyebabkan kerencatan otak pada bayi dan kanak-kanak. Karbon monoksida mengurangkan bekalan oksigen ke sel darah dan mengakibatkan maut. Asap rokok mengakibatkan masalah pernafasan dan kanser paru-paru. Pestisida mengakibatkan keracunan. Okey, kesihatan manusia, punca dan kesan pencemaran udara ya. Contoh asma, kanser paru-paru, sakit kepala dan boleh membawa kematian. Okey, bangunan dan infrastruktur akan menyebabkan hujan asid mengikis struktur konkrit dan mempercepatkan proses pengaratan. Okey, bangunan akan terhakis. Okey, sekiranya berlaku hujan asid. Kesan buruk pencemaran udara terhadap alam sekitar lagi. Klorofluorokarbon iaitu CFC yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Maka lebih banyak sinar ultraungu sampai ke bumi. Gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid dan mengakis bangunan dan struktur konkrit. Asap kenderaan yang berlebihan menyebabkan jerebu. Tumbuhan dan haiwan. Okey, kerosakan sumber makanan seperti sumber air berasid. Asap kurangkan cahaya sampai ke bumi. Kesan buruk pencemaran udara terhadap tumbuhan dan haiwan. Contoh, tumbuhan mengalami keguguran daun dan pertumbuhan terbantut. Haiwan mengalami keracunan akibat memakan tumbuhan yang disembur pestisida. Hujan asid menjadikan tanah tidak subur dan habitat akuatik berasid. Okey. Iklim bumi. Contoh akan berlaku jerebu, kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon dan hujan asid. Ini kesan rumah hijau, okey. Penipisan lapisan ozon. Langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara. Menguatkuasakan undang-undang dan melaksanakan kempen berkaitan pencemaran. Menggunakan petrol tanpa pelambang. Meningkatkan kadar penggunaan pengangkutan awam. Mengurangkan penggunaan pestisida dan baja kimia. Menggunakan sumber tenaga seperti bahan api fosil secara cekap. Okey, langkah pencegahan pencemaran udara lagi iaitu penguatkuasaan undang-undang. Denda kepada si perokok, denda individu yang melakukan pembakaran terbuka, tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Yang kedua, melalui pendidikan. Langkah untuk pengawalan pencemaran udara. Adakan program kempen
kesedaran penggunaan kenderaan awam. Tapi musim COVID ni penggunaan kenderaan awam tidak digalakkan lah sebab kita mesti ada social distance. Okey. Sebelum COVID memang beginilah untuk pengawalan pencegahan dari segi pencemaran udara lah, mengawal lah. Tapi untuk musim sekarang tidak bolehlah, mesti ada social distance. Okey, melalui sains dan teknologi kenderaan hybrid ciptaan menggunakan peti sejuk hydrochlorofluorokarbon iaitu HCFC, memasang penapis cerobong asap. Ini adalah langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. Udara terhadap pembentukan dan fungsi ekosistem. Hujan asid adalah terminologi yang digunakan Kita tengok macam mana berlakunya hujan asid ya. Bagaimana asid mengalir jatuh dari atmosfer. Pemendapan asid menyebabkan tanah dan badan air menjadi berasid ataupun menyebabkan air tidak sesuai untuk kehidupan akuatik dan lain-lain kehidupan. Dan kerosakan pada tumbuhan, terutamanya di kawasan tanah tinggi. Ia juga mempercepat hakisan pada bangunan, tugu peringatan dan ukiran yang merupakan warisan negara kita. Komposisi nitrogen yang terdapat pada endapan asid mengakibatkan berlaku eutrofikasi badan air, pertumbuhan alga yang tidak terkawal ataupun sebahagiannya mungkin bertoksik, ikan-ikan mati dan kemusnahan tumbuhan dan haiwan. Gangguan sistem ekologi memberi impak kepada populasi manusia melalui perubahan rantaian makanan bagi hidupan laut dan mewujudkan risiko pengambilan hidupan laut yang bertoksik. Kesan rumah hijau. Iklim bumi dipengaruhi oleh matahari. Hampir keseluruhan tenaga solar diserap oleh Macam mana bumi, berlakunya tetapi kesan rumah sebahagiannya hijau? dipantulkan semula ke angkasa lepas. Awan dan lapisan semula jadi gas-gas atmosfera, menyerapkan sebahagian daripada haba bumi dan menghalangnya daripada terbebas ke angkasa lepas. Keadaan ini membolehkan iklim bumi dikekalkan dan sesuai untuk semua hidupan bumi, dan fenomena ini dikenali sebagai kesan rumah hijau semula jadi. Tanpa kesan rumah hijau semula jadi, bumi akan menjadi lebih sejuk, maka planet bumi tidak lagi sesuai untuk didiami. Bukti saintifik menunjukkan bahawa kesan rumah hijau semakin bertambah akibat pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfera yang menyebabkan suhu dunia semakin tinggi, dan fenomena ini dipanggil pemanasan global. Karbon dioksida, metana, partikel, nitrous oksida, dan sebatian fluorin adalah sebatian-sebatian kimia yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pelepasan gas-gas rumah hijau yang berterusan menyebabkan peningkatan suhu global menjelang tahun 2100. Ini akan menyebabkan fenomena iklim ekstrim seperti kemarau dan banjir, ancaman terhadap sumber-sumber pantai dan tanah bencah, hasil peningkatan paras air laut dan peningkatan penyakit-penyakit tertentu apabila wujud lebih banyak habitat untuk pembiakan serangga perosak dan patogen. Kawasan pertanian dan hutan pembalakan juga menerima kesan akibat perubahan iklim yang akan menyebabkan peningkatan populasi serangga perosak dan tumbuhan berpenyakit. Degradasi ekosistem semula jadi ini akan mengurangkan kepelbagaian biologi. Sekarang, bumi telah menerima kesan-kesan pencemaran udara. Oleh itu, kita seharusnya melindungi alam sekitar. Bagaimana kita boleh menghentikan udara daripada tercemar? Apakah yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah digubal untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling. Jabatan Alam Sekitar telah dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Seksyen 4 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Di antara aktiviti yang dilaksanakan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah pemeriksaan dan lawatan penguatkuasaan ke premis-premis perindustrian.
pemeriksaan pelepasan asap hitam dari kenderaan, pengawasan dan pemantauan dari udara dan darat untuk mengesan punca-punca pencemaran. Kualiti udara di negara ini dipantau sepanjang 24 jam bagi mengesan perubahan terhadap status kualiti udara persekitaran yang akan membahayakan manusia dan alam sekitar. Program kesedaran diadakan untuk mendidik orang ramai mengenai kepentingan melindungi alam sekitar. Menjalankan dan menggalakkan kajian dan penyelidikan dalam bidang berkaitan alam sekitar. JAS juga mengambil bahagian di dalam rundingan antarabangsa berkaitan isu alam sekitar. Tetapi ini tidak mencukupi. Pertolongan Anda sangat diperlukan. Apakah yang boleh Anda lakukan? Hasil dari peningkatan populasi manusia dan kenderaan, Jabatan Alam Sekitar menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mengawal pencemaran udara. Anda sebagai individu boleh melakukan perubahan. Perubahan terhadap amalan pengangkutan dan pengendalian kenderaan. Fikirkan semula tentang pilihan pengangkutan Anda. Dalam menjalankan tugas harian, amalkan perkongsian kereta. Rehatkan kereta Anda. Gunakan pengangkutan alternatif seperti pengangkutan awam. Di zaman sebelum COVID ya, Atau tiada berjalan social kaki distance. dalam menjalankan Untuk tugas harian. sekarang, Semasa mesti ada Anda social memandu, distance pastikan lah. kereta dan tayar kereta Anda berada di dalam keadaan yang baik untuk menjimatkan kos petrol. Memandulah dengan bijak, menunggu dengan tidak mematikan enjin adalah tidak digalakkan sama sekali. Jimatkan petrol dengan mematikan enjin kenderaan jika Anda berhenti untuk seketika. Isi tangki minyak kenderaan Anda semasa waktu petang yang kurang panas untuk mengurangkan sebagian organik yang meruang. Gunakan bahan pendingin yang tidak memusnahkan lapisan ozon di dalam sistem penghawa dingin kereta Anda. Pastikan bahan pendingin dari kereta Anda dikitar semula semasa diservis. Perbaiki kebocoran di dalam sistem penghawa dingin kereta Anda dengan segera. Mengubah gaya hidup di rumah. Gunakan peralatan rumah dan bahan kimia di kebun Anda dengan bijak. Gunakan bahan bukan pemusnah lapisan ozon, cat, dan cecair pelarut yang rendah kandungan organik meruang. Pastikan Anda membaca label untuk kegunaan dan cara perubusan yang betul. Perbaiki sistem penghawa dingin untuk menghalang bahan pendingin pemusnah lapisan ozon dari terbebas ke udara. Jika Anda membeli sistem penghawa dingin atau pam haba yang baru, belilah sistem yang tidak menggunakan bahan pendingin pemusnah lapisan ozon. Jimatkan penggunaan tenaga. Amalkan pengurusan sisa domestik dengan bijak. Kitar semula tin aluminium, botol kaca, plastik, kertas, dan surat khabar. Belilah produk yang diperbuat daripada bahan yang dikitar semula. Hentikan amalan pembakaran terbuka. Perubahan pada sektor industri. Amalkan teknologi bersih. Amalkan penjimatan tenaga. Guna dan hasilkan produk bukan pemusnah lapisan ozon. Pastikan kelengkapan mesin dan jentera yang digunakan diservis dengan baik. Hentikan pembakaran terbuka. Perubahan pada sektor pertanian. Amalkan teknik pembakaran sifar. Kurangkan penggunaan racun serangga perosak yang tidak mesra alam. Pelaporan aduan. Jika Anda mengisyaki atau menyaksikan sebarang tindakan yang melanggar peraturan alam sekeliling, laporkan kepada JAS melalui surat, panggilan telefon ataupun email. Seperti yang Anda ketahui, harmoni sangat penting dalam hidup saya. Budayaan orang Malaysia juga semuanya tentang harmoni
dan pembangunan kita sebagai sebuah negara juga perlu adanya harmoni dengan alam sekitar. Sebagai rakyat Malaysia, anda juga boleh mengambil pelbagai peranan proaktif bagi melindungi alam sekitar. Berhati-hati, jangan tunggu sampai terlambat. Okey, jadi sampai sini dulu video pengajaran. Pelajar boleh membuat quizzes dan juga latihan dalam buku SPS untuk subtopik ini. Semoga pelajar lebih faham apa yang pelajar tonton tadi. Okey, sekian. Terima kasih.